Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya pada malam ini. Alhamdulillah kerana terus bersama dengan saya. Saya bersyukur dan berbangga. Tak lama lagi, pertama tak lama lagi nak hari raya lah. Tapi yang kedua, terima kasih kerana terus support saya. Walaupun saya tak buat live as in live, tapi kita buat premiere, pre-recorded punya video, tapi tuan-tuan tetap support, alhamdulillah. Dan teruskan apa orang kata menyokong live kita, insya-Allah. So pada malam ini kita akan berbicara beberapa perkara. Yang pertama berkenaan dengan kasut kalimah Allah. Timbul lagi isu, tuan-tuan. Kemudian saya kata di antara pentaksub yang bodoh, dua elemen ni sangat bahaya. Dia pentaksub satu hal, yang bodoh satu hal. Tapi bila dia kata pentaksub yang bodoh ni, yang tu akan membuat satu bencana maha bahaya, yang lagi bahaya, kata-kata. Kita ada pentaksub, okey lagi lah. Kalau dia pandai dan bijak tu, walaupun dia pentaksub, still okey. Kita ada yang bodoh, tapi dia jadi pentaksub pun still okey. Tapi bila kita ada pentaksub yang bodoh, yang tu yang akan jadi bahaya kepada negara kita. Tu dipanggil pareidolia. Pareidolia ni nanti saya akan sejelaskan. Wan Faizal akui PAS dan PN berdosa besar. Kenapa? Sanusi umum penamatan operasi Kedah Agro. Jeng jeng. Zafrul kata UMNO Selangor hamba. UMNO Selangor tegur balik keadaan beliau. Dan juga menjawab Cikgu Bat. Menjawab Cikgu Bat dan juga Papu Kari yang mengatakan bahawa PM Malaysia, PMX menghadapi ataupun mengidap AIDS. Ni kita nak tengok kebodohan mereka. Tapi ada juga yang percaya, tuan-tuan. Tapi nak buat macam mana? Fitnah di bulan Ramadan ni mudah nak terima. Tapi tak apa. Kita akan tengok, kita akan parti satu persatu. Dan kita akan lihat betapa fitnah ini sebenarnya akan makan diri diorang, insyaAllah. Alright. Kita mulakan. Alright. Okey, Wan Faizal gesa kerajaan bentang pindaan Akta 355 untuk elak dosa. Ahli Parlimen Macang Wan Ahmad Faizal Wan Ahmad Kamal menggesa kerajaan membentangkan cadangan pindaan Akta Mahkamah Syariah bidang kuasa bagi mengelakkan dosa kerana tidak melaksanakannya. Mengelakkan dosa, menerusi hantaran di Facebook Wan Faizal berpandangan cadangan pindaan itu perlu bagi memulihkan imej Mahkamah Syariah yang beberapa pihak mencabar kuasanya. Saya menyokong penuh pendirian PAS dan PN bahawa pindaan Akta 55 perlu dibentangkan oleh kerajaan sendiri dalam masa terdekat untuk memastikan dosa tidak menjalankan undang-undang syariah tak jatuh pada semua orang Islam. Sebaik pindaan itu dibentangkan, katanya ahli parlimen boleh membahaskan dan membuat undian di Dewan Rakyat. Sudah tiba masanya ia dipinda untuk memperkasakan Mahkamah Syariah dengan meningkatkan tahap hukuman yang tidak cukup hari ini agar Mahkamah Syariah dipandang tinggi dan serius oleh masyarakat Islam, khususnya umat Islam. Wan Faizal dan juga Ketua Pemuda PN turut memberitahu orang bukan Islam supaya tidak masuk campur dalam hal ehwal agama itu. Dia berkata undang-undang itu hanya terpakai kepada orang Islam, manakala orang bukan Islam boleh merujuk kepada mahkamah sivil. Justru katanya, orang bukan Islam tidak perlu membuat sebarang kenyataan yang boleh menimbulkan keresahan. Wan Faizal yang percaya merujuk kepada kenyataan Majlis Perundingan Agama Buddha, Kristen, Hindu, Sikh dan Teo Malaysia sebelum ini menentang cadangan pindaan itu. Kemudian juga berkata perkara sedemikian. Baik. Itu saya dah ulas semalam juga beberapa hari lepas. Yang pertama sekali, yang menariknya, bila Wan Faizal merujuk perkara Akta 355 ni kepada dosa dan pahala. Okay, kalau dia kata untuk mengelakkan dosa, arti kata kalau kerajaan tak buat jadi berdosa. Soalan kita, adakah Faizal mengakui bahawa Perikatan Nasional yang terdiri daripada PAS dan juga Bersatu telah melakukan dosa? Adakah daripada kenyataan ini Wan Faizal telah menuduh bahawa PAS telah melakukan dosa? Kenapa, tuan-tuan? 33 bulan mereka memerintah. 33 bulan mereka menjadi kerajaan. Malah menteri undang-undangnya daripada PAS, tuan-tuan. Bukan Azlina Osman yang orang PAS kata sebagai tak cukup syarat jadi orang Islam tu. Bukan. Yang ni memang orang PAS yang dikatakan dah pegang kunci syurga tu, katanya lah kan. Saya tak kata, orang kata. Kan? Kenapa dalam tempoh 33 bulan langsung tidak menyentuh Akta 355, langsung tidak ada pindaan, langsung tidak ada perbincangan? Jadi soalan kita, adakah dia, iaitu mereka, telah melakukan dosa dalam keadaan tersebut? Itu persoalan yang kita nak timbulkan. So daripada sini kita nampak sebenarnya dia nak kata elakkan dosa. Baik. Tapi yang dia nak kenakan kerajaan, dia tak ada modal kan. Rupanya kerajaan sekarang dah pun nak perkasakan Akta 355, tuan-tuan.
Yang PAS gagal buat, yang kerajaan sebelum PN pun gagal buat, yang konon berdegar-degar cerita pasal Islam tak berjaya buat, tetapi kerajaan Madani ini buat, tuan-tuan. So dia kata nak elakkan dosa, dah dibuat. In the pipeline, nak elakkan dosa benda. Kalau benda itu berdosa, maka kamulah yang paling berdosa. Kamu langsung tak berbincang, tak membincangkan, tak edit, tak ada langsung perbincangan dengan RU355 ni kalau nak cerita dosa. Namun begitu berita baik Wan Faizal, ini tak berdosa. Okay, saya pecah rahsia hari ini. Akta 355 adalah salah satu akta macam akta-akta lain. Tidak ada dalam undang-undang, tidak ada dalam hukum Islam mengatakan wajib kita mengadakan undang-undang syariah Islam. Tak ada. Maksudnya dalam Islam tak ada undang-undang lah. Jangan kata benda yang aku tak kata. Saya kata dalam undang-undang Islam, dalam hukum syariah Islam, tidak wujud perkataan undang-undang syariah Islam. Di dalam Islam kita wujud undang-undang. Dia tak ada syariah, tak ada syariah. Dia ada syariah, tak ada yang tak ada syariah. Tak ada, tak wujud perkataan itu. Apa saja undang-undang yang tidak bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka itulah undang-undang Islam. Be it undang-undang syariah, be it undang-undang sivil. Itu kita kena faham. Adakah hukuman orang kata kalau langgar lampu merah itu kena denda itu tidak syariah? Apakah undang-undang menghukum orang yang minum ketum itu tidak syariah? Apakah undang-undang kalau sekiranya orang itu orang kata melakukan kesalahan yang tak ada pun disebut dalam undang-undang Islam itu dikatakan bercanggah dengan syariah? Semua itu tidak dikatakan bercanggah dengan syariah. Melanggar lampu merah tidak bercanggah dengan syariah. Membuat undang-undang kalau katakanlah penjara juga tidak bercanggah dengan syariah. Buang daerah pun tidak bercanggah dengan syariah. Semua ini tidak bercanggah dengan syariah. Therefore, ia adalah syariah compliance. Kenapa? Sebab dalam Islam ni kita ada satu konsep yang sangat unik. Konsep Islam ni, saya tak nak cakap agama lain, tapi saya bercakap dalam konteks Islam. Islam ada satu konsep. Semua perkara, apa saja perkara selain dari ibadah dan juga akidah, ibadah khusus dan akidah itu tolak tepi, itu cerita lain. Selain daripada itu, apa saja perkara yang tidak bercanggah dengan Islam, maka itu adalah selari dengan Islam, juga dikatakan undang-undang Islam. Itulah dia undang-undang Islam. Sebab itu saya kata dalam hukuman, di dalam hukuman ni dia ada 3. Dia ada kesalahan, dia ada pembuktian, dan dia ada hukuman. Ada undang-undang kita, kesalahan itu dah ada. Saya ambil contoh zina. Zina itu undang-undangnya sudah ada. Kesalahannya sudah ada. Cuma cara pembuktian dan hukumannya tidak ada. Tetapi kesalahannya ada dalam undang-undang syariah. Kan? Apa lagi? Kalau kita tengok mencuri. Mencuri, kesalahannya dah ada. Cuma daripada segi pembuktiannya dan juga kesalahan yang boleh membawa kepada potong tangan itu tidak ada. Tetapi kesalahan yang boleh membawa kepada takzir itu sudah ada. Jadi adakah itu mengatakan tidak kita letak undang-undang mencuri itu di bawah sivil, therefore dia kafir? Tak. Kalau siapa cakap macam tu bermakna dia tak faham Islam tu macam mana. Dia letaklah dalam sivil ke dalam undang-undang syariah ke dalam apa sekalipun, selagi undang-undang itu ada di situ, maka itulah syariah compliance. Tak percaya? Jom kita debat isu ini. Kan? Kita debat isu ini. Kita boleh, dia letak dalam undang-undang sivil, therefore tak boleh. Hakim dia tu bukan hakim yang adil. Tak ada syarat hakim tu hakim tu bukan orang Islam, tak boleh. Tak ada syarat hakim tu kena orang Islam, tuan-tuan. Syaratnya hakim tu kena adil. Even pemimpin pun tak ada syarat pemimpin tu kena orang Islam. Sebaik dan seafdalnya mesti Islam lah. Tetapi tak ada syarat utama mesti Islam. Syaratnya adalah dia mesti seorang yang ada kekuatan dan juga amanah. Kalau semua pemimpin kena Islam, berdosa besar orang duduk UK sekarang ni. Yang mana tinggal kat UK, yang tinggal kat US. Sebab pemimpin dia bukan Islam. Berdosa besar, dia kena hijrah tu. Tak boleh duduk negara tu. Habis tu macam mana? Kan? Sebab itu saya kata dalam bab-bab sebegini dia banyak kelonggaran. Tetapi orang yang konon-konon nak memperjuangkan Islam dan juga jamaah Islam, dia tak faham benda ni. Kesilapan inilah yang sebenarnya ialah dia contribute balik kepada zaman dahulu lah. Di mana kita salah faham, kita melihat seolah-olah macam Syiah tau. Syiah ni melihat imamah itu adalah satu akidah. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita tak melihat imamah, kita tak melihat undang-undang itu sebagai akidah. Kita melihat dia dalam konteks muamalah. Bagaimana kita berinteraksi di antara manusia. Ini kesilapan kita. Dan kalau begitu kita kata, kalau dilihat berdosa, adakah kerajaan sebelum ini juga dikatakan berdosa? Adakah Wan Faizal mengaku bahawa mereka juga berdosa?
Perkara sebegini yang Wan Faizal kena perhatikan. Okay? Okay, habis kat situ. Alright. Sekarang ni UMNO Selangor tegur Tengku Zafrul, tuan-tuan. UMNO Selangor tegur Tengku Zafrul. Baik. UMNO Selangor, Tengku Zafrul perlu berhenti buat kenyataan aibkan diri sendiri. Ketua Penerangan UMNO Muhammad Zain menyifatkan Tengku Zafrul sebagai terasing dan ketinggalan maklumat berhubung gerakan politik negara. Justru Muhammad Zaidi berkata Tengku Zafrul perlu berhenti membuat kenyataan yang boleh mengaibkan dirinya sendiri serta mengelirukan ramai pihak, terutama ahli UMNO. Sebaliknya, sebagai pemimpin parti, lebih baik dia menyertai usaha mengukuhkan parti bersama Kepimpinan Selangor dan Pusat daripada hanya menikmati hasil jerit perih perjuangan dilakukan ahli UMNO yang ikhlas kepada parti walaupun mereka tidak memegang jawatan tinggi. Pada 1 hari bulan April lalu, Tengku Zafrul mengumumkan peletakkan jawatan sebagai Bendahari UMNO Selangor dengan menyifatkan perancangan kebangkitan UMNO di negeri itu hambar dan tidak sehaluan dengan parti pusat. Ini adalah kenyataan beliau. Tidak sehaluan tema pusat, Zafrul letak jawatan. Ketua UMNO bahagian Kota Raja, Tengku Zafrul mengumumkan peletakan jawatan sebagai Bendahari UMNO. Dalam satu hantaran di Facebook, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri itu berkata, ini kerana dia melihat perancangan dan kebangkitan parti itu sebagai hambar dan tidak sehaluan dengan tema di UMNO Pusat. Zafrul berkata, Selangor adalah negeri yang amat penting. Untuk mana-mana parti politik bertapak, strategi ampuh sepatutnya dirangka, lebih-lebih lagi selepas keputusan pilihan raya negeri tahun lalu. Ini Zafrul punya kenyataan. Sewaktu saya dipilih sebagai MKT UMNO dari Selangor dan dilantik Bendahari UMNO Selangor lebih setahun dulu, saya telah meletak satu matlamat iaitu menyumbang kepada kebangkitan UMNO. Selangor ialah negeri amat penting. Okay. Ia sewajarnya menjadi tanda jelas bahawa suatu perubahan perlu dilaksanakan dengan segera. Antara lain, tawaran kepada pengundi Selangor harus dibina dengan lengkap, diuji dan disemak dengan pemegang taruh. Kerjasama dengan parti lain mesti diperkuat, bukannya dilemah atas angan-angan bahawa masalah UMNO terletak pada hubungannya dengan parti lain. Apatah lagi sekarang hubungan itu sudah wujud di peringkat pusat. Zafrul berkata begitu banyak bergantung kepada sikap dan pendekatan kepimpinan UMNO. Saya melihat sendiri bagaimana Presiden UMNO, Kepimpinan Nasional tidak henti merangka jalan kebangkitan parti di peringkat pusat. Namun sejauh mana hebat perancangan pusat yang melaksanakan ada di negeri dan ke bawah. Saya tak mampu mengulas buat negeri lain, tetapi untuk negeri saya Selangor, pelaksanaan itu hambar, malah ketika tidak sehaluan dengan tema di pusat. Lebih baik saya mengosongkan jawatan untuk diisi orang yang boleh menyumbang dengan lebih efektif. Baik. Ini maklumat yang saya dapat dan orang UMNO boleh betulkan saya kalau saya salah lah. Antara kenapa Zafrul mengatakan tidak ada sehaluan dengan pusat? Sekarang ini UMNO dilihat berpecah kepada 3 kumpulan yang besar. Satu yang menyokong Zahid Hamidi, satu yang menyokong Datuk Seri Najib Tun Razak dan melihat bahawa Zahid bersekongkol dengan Anwar Ibrahim untuk tidak membebaskan Datuk Najib Tun Razak, dan yang ketiga yang mahu bersama dengan Hishamuddin, yang mahu bersama dengan tim yang anti Zahid untuk bekerjasama dengan UMNO, dengan PAS, dengan Perikatan Nasional dan anti kepada DAP. So, 3 haluan ini dan Zafrul dilihat sebagai pro kepada Zahid, membawa kepada perpecahan di dalam UMNO, bukan setakat di Selangor sebenarnya, tetapi di juga peringkat nasional. Di peringkat nasional juga terlihat. Tolak tepi Sabah, Sabah dia ada keunikan dia sendiri. Now, di dalam social media sendiri, gerakan untuk membebaskan Datuk Seri Najib masih lagi prevalent, masih lagi kuat dan masih lagi kukuh. Saya tak kata bagus, saya kata tidak. Malah ada baru-baru ni saya tengok dalam satu TikTok, gerakan menyalahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia tulis kat situ, Anwar tidak akan bebaskan Datuk Seri Najib Razak. Itu dia punya kempen. Anwar tidak akan bebaskan. Jadi bila dia kata Anwar, dia akan masukkan sekali Zahid Hamidi. Kerana bagi UMNO yang grup ini mengatakan bahawa the only way UMNO boleh bangkit dan menang dalam pilihan raya apabila Datuk Nasri Najib bangkit, keluar dan memimpin mereka. That is the only way. Dan of course mereka percaya Najib tak bersalah lah. That's another point, another story. Tetapi sekarang ini perpecahan ini dilihat di dalam UMNO akan memecahkan UMNO further kalau mereka tidak dapat mencari titik tengah kepada pertembungan ini. Yang mana nak bersama dengan Perikatan Nasional, dia terus nak bersama dengan Perikatan Nasional. Yang mana nak bersama dengan Datuk Seri Najib, mereka terus tak nak bersama dengan Zahid ataupun Anwar Ibrahim. Yang mana nak dengan PN, tak nak pula dengan Zahid dan juga DAP. So yang ni yang prevalent sekarang ni. Dan UMNO kalau mereka terus dalam keadaan sebegini, macam saya katalah, they are now, kalau dulu saya kata dulu dalam pilihan raya masa kita bertembung, saya kata PRU ke-15 kita letak satu batu nisan, di PRU ke-16 batu nisan kedua.
Tamat riwayat UMNO. Berkemungkinan besar kalau ini keadaan dia, tak perlu kita letak batu nisan. Berkemungkinan UMNO sendiri akan letak batu nisan yang kedua. Saya nampak kalau sekiranya Datuk Seri Zahid, Datuk Zahid Hamidi tak ada lagi dekat situ, mungkin dia kalah dan sebagainya, mungkin dia jatuh, whatever lah, whatever the reason, berkemungkinan besar pertemuan di antara tiga kelompok ini akan semakin prevalent dan akan further memecahkan UMNO. Saya tak nak komen lebih, saya tak kata negatif atau positif tentang dua perkara ini. Itu hanya perhatian saya sebagai orang luar. Okay, habis kat situ. Alright tuan-tuan, okay, habis. Ni saya nak buat satu cerita menarik tentang kalimah Allah juga, baru ni, terbaru. Saya tengok ada satu TikTok, dia bermula daripada TikTok juga ni. Ada pasangan suami isteri, dia tunjuk, ini lah. Dia tengok dekat bawah tapak kasut, dia ambil satu tapak kasut tumit tinggi tu. Ada satu kalimah Allah, dia kata. Tengok, nampaknya macam Allah, tulisan Allah ni. Ini adalah satu kalimah. Berani puak-puak ni. Ini adalah kalimah Allah. Tu saya tengok lah, saya pause benda tu, saya tengok. Saya kata, kat mana ada kalimah Allahnya? Kat mana ada Allahnya? Sebab tu saya kata, di antara pentaksub yang bodoh, tuan-tuan. Dan ini dipanggil pareidolia. Okey, sebelum saya pergi kepada video itu, kepada gambar tersebut, saya nak cerita sikit apa itu pareidolia. Okey, pareidolia ni adalah satu tendency kepada, okey, saya baca ni. Tendency to perceive, untuk melihat a specific, often meaningful image in a random or ambiguous visual pattern. So dia tengok benda tu ambiguous, tapi bila dia parti, betul lah, macam rupa sesuatu. Pareidolia faces more likely to be perceived as male than female. New study reveal. Ni contoh. Kan, kalau kita tengok, ni yang harmful. Kita ada muka tersenyum, kita ada kat situ, muka orang, macam ni. Itu yang harmful, yang harmful pula, harmless. Muka perempuan, dia macam muka lah. Ini dipanggil pareidolia. Tapi yang lebih teruk adalah bila dia jadi religious symbol. Yang tu lah, maka kita akan melihat yang pelik-pelik, tuan-tuan. Kita akan melihat keadaan yang pelik-pelik, benda yang tak ada jadi ada. So, sama juga yang saya nak bawa ini. Ini dipanggil pareidolia. Tuan-tuan, kalau kita tengok belah kiri ni, kita tengok sebelah kiri ni. Okay, saya nak tengok yang saya nak bawa attention pada belah kiri ni. Kat mana dekat sini yang kalimah Allahnya? Dekat mana yang Allah, yang mana? Ini dia kata alif. Ini kalau bersambung, dia tak ada jadi alif, dia jadi sin. Dia ada sin apa ni? Sin mim. Sin mim ra. Mungkinlah sin mim ra. Samar ataupun sin mim. Tak pandai jawi ke orang zaman sekarang ni, tuan-tuan? Kalau bersambung, dia tak jadi alif. Alif dia tak tulis pendek macam ni, dia tulis panjang. Kan? Alif lam ha. Lam ha tu, alif tu kat depan tu tak bersambung, dia kena ada alif satu lagi. Kan dia kena baca daripada kanan ke kiri, bukan daripada kiri ke kanan. Kalau kiri ke kanan, dia tak jadi lagi Arab, tuan-tuan. So sebenarnya corak ni datang daripada mana? Ni saya nak tunjuk. Corak ni datang ni daripada ni lukisan ini, nampak tak ni? Yang ni. Okay, just to put into perspective lah, tuan-tuan. Nampak tak corak ini? Okay. Pasal tak corak ni yang macam tanda yang macam tu, dia punya kaki tu kan sama membawa kepada macam ni. Itulah dia punya trademark dia, sebab dia jual kasut perempuan. Alright, okey lah. Okey, kalau katakanlah kita nak tunjuk bukan kalimah Allah, yang paling dekat sebenarnya adalah kalimah Hebrew, tuan-tuan. Tulisan Hebrew. Kenapa saya kata tulisan Hebrew paling dekat? Okey, saya nak cari. Okey. Kenapa saya kata tulisan Hebrew paling dekat? Okey. Tuan-tuan nampak saya tunjuk. Yang ni, yang first ni dipanggil alif. Alif kot punya. Sorry, bukan alif. Ya, alif ni dia jauh sikit kalau kita tengok ke atas ni. Kalau kita tengok ni, yang ni, simbol ni. Lebih kurang lah ataupun simbol ni. Ini tulisan Hebrew. Oh, Yahudi ni is. Kan? Kalau kita nak cerita. Tapi
Allah, kadang-kadang entahlah tuan-tuan. Saya pelik lah dengan orang kita ni. Benda yang tak patut kita nak kecohkan, kita kecohkan. Aduh. Logo kasut didakwa mirip kalimat Allah. Jakim panggil pihak berkenaan esok. Tak payah panggil Jakim. Ni dah nampak lah jelas. Tapi tak apalah, dia nak panggil juga, terpulang kepada dia. Kalimat Allah atau lakaran kasut, Akmal minta syarikat beri penjelasan. Setelah kalimah ini, Akmal meminta bahawa mereka menjadi penjelasan. Nama kasut itu iaitu Vern. Ini Vern ni tempatan. Mula timbul di TikTok pada 23 Mac. Ia timbul apabila ada satu pasangan melihat bahawa oh betul. Okey. Ada kalimat Allah, tulisan Allah. Okey, kita cuba cari ya. Saya ada jumpa tadi, saya nampak lalu dekat saya punya FYP kan. Saya tak tahu nampak ke tidak. Ni. Okey. Right, saya tunjuk ke tuan-tuan. Ni dia punya ni. Dia tunjuk. Kalimah Allah ni. Kalimah Allah. Aduh, kat mananya kalimah Allah tu, bye. Kat mana kalimah Allahnya? Allah, jahil betul lah orang Islam kita ni, tuan-tuan. Jahil betul lah orang Islam kita ni. Aduh. Kesian aku. Serius saya cakap. Aku kesian. Alif pun tak kat mana. Sin dengan alif pun tak tahu beza. Ni mesti jenis seriti tak kerti baca jawi kan. Kenapa tuan-tuan? Nak tunjuk terpaling lagi sekali. Okay lah, habis kat situ lah tuan-tuan. Okay, settle. Kedah umum penambatan operasi Kedah Agro. Akhirnya Kerajaan negeri mengumumkan penambatan operasi Kedah Agro setelah mendapati syarikat itu tidak lagi berdaya maju serta menanggung liabiliti terlalu besar. Menteri Besar Datuk Seri Sanusi berkata anak syarikat milik pembenaran MBI itu tidak boleh ditutup terus kerana masih punya aset yang perlu dicairkan. So dia kata Kedah Agro bukan ditutup tapi ditamat operasi. Okey. Saya sudah maklumkan lama syarikat itu tidak berdaya maju, kena buat penambatan operasi. Patut lama sudah buat. Syarikat itu bukan ditutup tapi ditamat operasi. Walaupun terlewat buat, kita buat juga. Kan? So akhirnya ketidakcekapan Sanusi berlaku. Sedangkan kalau kita tengok tuan-tuan 12 tahun dulu projek Kedah ada 21 juta projek nanas. Antara yang terbesar 1 juta nanas, tuan-tuan ingat tak? 1 juta nanas. Saya tunjukkan satu video di bawah Kedah Agro. So apa jadi pada nanas tersebut? 12 juta. Kita tengok. Kedah Agro ada ladang nanas. Kedah Agro ada ladang nanas. Kita ada 1 juta pokok nanas di Bukit Tangga, Bukit Kayu Hitam lah. Kedah menjadi negeri kedua pengeluar nanas terbesar Malaysia. Kerja Kedah Agro. Ya, itulah. Ini kawan saya Romli Kita tengok apa Halim Romli, kita tengok apa dia punya komen. Projek besar Kedah Agro Holding, nanas yang terbesar di Malaysia. Itu berlaku di zaman pemerintahan PAS semasa Sanusi menjadi setiausaha politik. Kemudiannya, kononnya selepas diambil oleh kerajaan BN, habis rosak. Selepas 2013 tu, dia suka scrap off. Ladang-ladang itu jadi semak samun. Dan kini, di bawah usaha Berhad Sabu sebagai Menteri Pertanian dan Ketajiman Makanan, beliau berjanji akan mengeluarkan 4,000 kontena untuk pasaran global. Dan kita harapkan kerajaan di Kedah akan membantu Kementerian Pertanian. Jangan hanya sibuk untuk berpolitik sehingga akan industri pertanian dijadikan dan yang akan merana adalah pengusaha-pengusaha dan petani-petani terutamanya di negeri Kedah. Okey. Kita pelik tuan-tuan Kenapa kita pelik? Sebab dengan
kalau tahun masa PAS memerintah, dia ada 1 juta nenas di bawah Kedah Agro. Kenapa sekarang, setelah 4 tahun dan 2 penggal dia jadi Menteri Besar, dia tak boleh melakukan perkara yang sama? So, waktu PAS memerintah masa itu, Ustaz Azizan, dia adalah setiausaha politik kepada Ustaz Azizan. Tapi setelah dia jadi Menteri Besar, kenapa dia gagal lakukan perkara yang sama? Dia sebenarnya satu je isunya. Apabila dia terlalu backing. Orang kata Kelantan kata backing kan. Orang Sarawak kata bengkeng. Degil. Dia nak tunjuk dia ni hero, ego. Dia tak nak kerjasama dengan federal. Mak Sabu kata dia boleh kerjasama, boleh hasilkan 4,000 kontena. And dia tak nak buat. Dia tak nak buat. Kerjasama tu tak ada dan akhirnya siapa yang kena tuan-tuan? Rakyat yang kena. Kerajaan, rakyat yang menderita. Negeri yang menderita. Okay. Itu yang berlaku. Baik. Right, habis kat situ, last kali saya nak bawa satu kenyataan daripada Cikgu Bat yang sebenarnya bukan original pun. Sebelum ini dah disebut oleh Papukari, iaitu dakwaan mereka bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ini sedang menderita AIDS. Papa Gomo pun cakap AIDS, dia kata. Tengok tangan dia bengkak, mata dia bengkak. Sebab itu dia sekarang menderita AIDS. Cikgu Bat dia tak berani. Dia tak berani direct. So, dia tulis kenyataan dia, saya jawab. Ada orang kata, kenapa nak jawab? Sebab dia ni pemimpin. Kalau dia setakat macam biasa, saya malah nak komen. Tapi sebab dia pemimpin, saya komen. Dan kita akan tengok satu persatu bagaimana mereka membina persepsi jahat. Persepsi jahat dan orang percaya, tuan-tuan. Itu saya kata pentaksub yang bodoh percaya. Baik, kita baca dan kita huraikan dan kita bongkar satu persatu hujah Cikgu Bat. Memang ramai sedang benci Anwar Ibrahim. Ya ke? Ramai suka je. Engkau aja benci. Kerana siri penipuan dalam kegiatan mengurus negara. Okey, so dia tuduh Anwar Ibrahim kegagalan mengurus negara. Tetapi dalam artikel ini langsung satu pun dia tak sebut yang mana gagalnya. Khususnya dalam bab pengurusan ekonomi domestik. Okey, so yang mana satu? Dia tak sebut. Dia kata gagal, dia hanya tuduh tapi dia tak berjaya buktikan di dalam artikel ini. Dalam masa yang sama, dia biak sentimen perkauman dan agama. Bukan sahaja alih isu gagal, malah nak tutup korupsi dan sakau. Okey. Tuduhan yang pertama, dia kata gagal bab pengurusan ekonomi domestik. Tapi dia tak berjaya buktikan. Tak ada bukti. Dia cuma sebut, dia tuduh saja. Kedua, dia kata biak sentimen perkauman dan agama. Again, dia tak berjaya buktikan. Sebaliknya, yang biak sentimen perkauman dan agama adalah PAS dan juga Bersatu. Okey. Bukan saja nak alih isu gagal, malah nak tutup korupsi dan sakau. Tuduhan yang ketiga, dia tutup korupsi dan sakau yang semakin menggila. Tapi tak satu pun dia berjaya buktikan ada korupsi dan ada sakau. Namun ia bukan lesen, malah sekarang ni dia kata Samsul, setiausaha politik Anwar Ibrahim itu sakau. Sekarang ini nak cerita tuan-tuan Samsul sudah pun hantar LOD kepada Cikgu Bat untuk saman. Sila buktikan di mahkamah bahawa Samsul Iskandar itu sakau. Namun ia bukan lesen kita fitnah atau doakan sesuatu tidak betul. Oh, benda ni semua dia sebut. Oh, tapi bukan lesen kita fitnah. Kita jangan fitnah. Tapi kat bawah, yang ni semua fitnah. Okey, dia sebut. Dalam WhatsApp group ada tersebar banyak kali Anwar bengkak sana beberapa bahagian badan. Malah ada mengaitkannya dengan HIV. Ada pula mengaitkan bagaimana teknologi ubat HIV di Jerman menyebabkan Anwar agar kerap ke sana. Jika dibuat carian, memang banyak artikel menyatakan ubat HIV dan Jerman. Di mana HIV di Jerman meningkat beberapa tahun kebelakangan ini akibat seks jenis berleluasa, menyebabkan Jerman melabur banyak dalam menanganinya. Cikgu Bat, bukan Jerman. Seluruh dunia ada ubat kepada HIV untuk early stage. Dia ada 3 stage ke 4 stage dalam. Untuk early stage, macam juga barah, kanser, macam juga penyakit-penyakit lain, of course akan ada ubat. Kalau tak ada ubat, tak pelik. Perkembangan sama diulas, rupanya Malaysia mempunyai Kementerian Kesihatan sudah berbelanja jutaan ringgit membeli ubat pre-exposure prophylaxis. Ya, bukan pada zaman sekarang, sejak zaman dulu lagi kita dah beli ubat pre-exposure prophylaxis ni. Dah ada. Di dalam KKM tu dah ada. Bukan pada semalam baru tiba-tiba nak announcement. Yang mana amal seks sama jenis. Okey. Tidak semestinya saya nak cerita AIDS ini tidak semestinya seks sama jenis. Berkongsi jarum dadah juga boleh menyebarkan AIDS. Okey. Berkongsi jarum dadah juga, ini saya nak cerita. Even seks tak sama jenis, maksudnya di antara lelaki dan wanita pun boleh menyebarkan. Contohnya, kalaulah lelaki itu suka pergi kepada pelacur. Pelacur itu pernah buat dengan orang yang kena AIDS, dia pula juga boleh jadi pembawa. Dadah. In fact,
Ni darah. Kalau orang yang ada AIDS tu berdarah, terkena pada kita, ada kemungkinan jangkitan. Tetapi yang paling teruk hepatitis lah, bukan AIDS. AIDS ni kurang ni, tetapi hepatitis lagi teruk. Tetapi kemungkinan itu ada. So bukan satu jenis sahaja. Tetapi apa pula? Okey. Tapi apapun, saya rasa tuduh Anwar Hidayat adalah satu tak adil. Dia kata tak adil. Dia tak nak kena saman lagi, tuan-tuan. Dia tak nak kena saman lagi. So dia kata tak adil. Tapi sebagai PM rakyat berhak tahu Anwar sakit ke? Sakit apa? Dia tunjuk. Okey. Sebab dia kata tak adil. Okey. Tapi dalam masa yang sama, dia tunjuk gambar ini. Tangan Anwar, dia kata. Okey. Kemudian dia besarkan, dia zoom. Dia tunjuk tangan Anwar macam ni. Tengok, kembar, bengkak. Kemudian tiba-tiba dia kata, how HIV affect your whole body. Now, lepas tu dia ambil image. Tuan-tuan, kalau kita tak baca image ni, kita akan nampak bahawa swollen ini berkaitan dengan HIV. Tetapi yang berkaitan dengan HIV di dalam image ini, hanya yang ini, tuan-tuan. Yang atas, HIV rash dipanggil. Swollen ini bukan gambar berkaitan dengan HIV. Saya akan tunjuk sebentar lagi. Gambar itu sebenarnya berkaitan dengan apa yang dipanggil sebagai angioedema. Okey. Salah satu. Tetapi yang ini gambarnya. Tuan-tuan tengok. Nampak tak gambar ini? Gambar ini menyentuh soal why are my hands swollen. Gambar ini bukan menyentuh soal HIV. Tetapi bila dia letak dalam satu gambar dengan HIV, kemudian dia kaitkan dengan tangan bengkak ini, dia kata HIV, oh gambar ini HIV lah, betul lah. Kalau kita tengok gambar Anwar ni, tengok gambar dia swollen, bengkak ni. Tengok ni, swollen. Tapi gambar ini, kita cari, rupanya swollen. Dia kata, swelling happens when extra fluid is trapped in your body's tissue, cause including heat, exercise or medical condition, often nothing to worry but could be caused by condition in treatment. So, kenapa tangan kita swollen? Ada banyak sebab. Dia sebut, satu, exercise. Kedua, hot weather. Ketiga, too much salt. Keempat, lymphedema. Kelima, preeclampsia. Kan? Keenam, psoriatic arthritis. Ketujuh, angioedema. Ketujuh je. Bottom line, can be uncomfortable, but they are usually nothing to worry about. So, mana datang gambar ni, tiba-tiba boleh dikaitkan dengan AIDS. Itu cara mereka buat persepsi, tuan-tuan. Nampak? So, rupanya Datuk Seri Anwar Ibrahim berkemungkinan adalah angioedema. Angioedema caused by an allergic reaction to something you came in contact with. During an allergic reaction, histamine and other chemicals can release into your bloodstream. This can cause sudden swelling underneath your skin. What is angioedema? Okay, giant hives. Ini contoh angioedema. So, dia akan ada bengkak dekat mata, bengkak dekat mulut, antaranya. Antaranya menyebabkan latex, peanuts, insect sting, antibiotic, shellfish, insect bites, dan banyak benda. Siapa yang boleh dapat 65 tahun ke atas, nampak? Siapa yang kena risk factor 65 tahun ke atas? Kan? Hispanic ni tak ada lah. Ada juga Melayu kena kan? Alright. So, bila mata dia macam ni, ada kemungkinan tak Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menggunakan cermin mata? Dan dibuktikan, semalam pun saya dah kata, bahawa Anwar all puffed up because of an allergy. Opposition leader, ini lama Ini tahun 2013. Muka mata Anwar puff up. Ini bukan. Kenapa dia? Oh, ini 2013 punya berita pun dia pernah kena puff up. Bukan. Ini berita lama. Sorry. Yang ni, allergy can't get away from Penang. Datuk Seri Anwar Ibrahim kept a promise to Penang despite his face, hands and eye being affected. Arrived noon. Okay, both his eyes affected. Advised to get some result. Dia kenapa? Sebab dia allergy. Dibuktikan angioedema. Allergy sebenarnya. Jadi fitnah ke tuan-tuan? Fitnah. Siapa yang kena fitnah? Siapa yang percaya? Okay, kita tengok. Zoom in. Nampak mata pun bengkak. Saya tunjuk. Cikgu Bat cakap. Zoom in. Kita tunjuk.
Dia kata, Cikgu Bat kata, zoom in, nampak mata pun bengkak. Dia kata, mata pun bengkak tu, nampak? Sorry, saya tunjuk. Mata pun bengkak. Kita tengok. Angioedema disebabkan allergic, mata bengkak, tuan-tuan. Nampak? So, bulan puasa ni, Cikgu Bat. Bulan puasa, Cikgu Bat. Kan, kau pun nak sebar fitnah juga, Cikgu Bat. Kesian tak ada modal lagi. Itu je lah modal dia orang. But all in all, tuan-tuan, InsyaAllah kita berada di landasan yang betul. Dan saya nak kita terus bantu kerajaan ini. Pentaksub yang bodoh, mereka yang bodoh sebegini, tak payah percaya lagi lah. Kalau kau percaya juga, aku tak tahulah, tuan-tuan. Alright, sekian daripada saya. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Salam.